Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan kita harapkan pagi ini membuka tirai kembali apa khabar Malaysia. Semoga anda sentiasa optimistik dan semakin bertenaga juga berbaki berapa hari lagi berpuasa. Saya Nur Saliha Azmi. Kita kurang lebih seminggu lah, dalam masa seminggu kita nak menyambut Syawal ataupun Hari Raya Aidilfitri. Tapi sebelum tu kita kena tengok anak bulan dulu. Yang kita akan tengok anak bulan pada 9 hari bulan April ini. Jadi mungkin rasanya tak adalah raya terkejut kot tahun ni kan. Sebab macam 2022 hari tu raya terkejut awal sehari. Tapi tak mungkinlah raya awal sehari. Raya lambat sehari mungkin. Ada kemungkinan ia akan berlaku. Tapi apa-apa pun kita kena tunggu, kita tengok anak bulan dan pengisytiharan bila kita akan sambut Hari Raya Aidilfitri. Ya, dan kita harapkan juga persiapan-persiapan di hujung ni Pasha anda lakukan dengan secara berhemah juga dan kita jangan buat shopping last minute sebab bila last minute ni anda lebih banyak berbelanja. Saya pun reflect lah diri saya sendiri juga kalau cakap pasal berbelanja ni. Tapi pagi ni pastinya kita nak berkongsi bersama dengan anda juga perkongsian di portalbernama.com. Pasha, silakan. Okey, untuk petikan daripada portalbernama.com untuk pagi ni hampir 40,000 orang muflis hidup semula peroleh manfaat dasar peluang kedua. Okey. 40,000 individu ini telah diberikan pelepasan daripada senarai bankrupt menerusi dasar peluang kedua setakat Februari lepas dan ini adalah kenyataan dari Ketua Pengarah Jabatan Insolvensi Malaysia Muhammad Bakri Abdul Majid. Beliau juga berkata berdasarkan sesi pertemuan MDI dengan permohonan inisiatif itu mereka menyatakan rasa gembira dengan wujudnya dasar tersebut kerana dapat menjalani kehidupan baru dan kembali menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Dasar peluang kedua ini adalah juga inisiatif kerajaan perpaduan untuk membela nasib rakyat dengan jumlah hutang berskala kecil untuk dilepaskan daripada kebankrapan melalui syarat-syarat tertentu. Dan ini dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2024 tahun lalu. Berkenaan dengan dasar ini, beliau berkata akan diperluaskan kepada golongan muda berusia 40 tahun dan ke bawah yang mempunyai hutang tidak melebihi 200,000 bermula tahun ini. Inilah antara masalah yang sedang membelenggu negara kita, terutama golongan-golongan muda zaman sekarang. Mungkin dibebani dengan pelbagai hutang, pinjaman-pinjaman peribadi ataupun penggunaan kad kredit yang tidak bertanggungjawab. Jadi kepada anda semua di luar sana sebenarnya ada satu peringatan untuk diri sendiri juga dan untuk anda di luar sana jika kita nak itulah macam Saliha sebutkan tadi kan bila kita nak berbelanja tu berbelanjalah dengan berhemah dan kita berbelanja mengikut kemampuan diri kita sendiri. Agak-agak janganlah nak pakai kredit card je kan bila shopping tu. Lebih kepada mengukur baju di badan sendiri lah bila kita nak berbelanja, kita tengok kemampuan kepada diri sendiri juga. Dan saya kira tambahan ini juga perlu kepada ilmu dan juga pendidikan kepada kita semua seluruh rakyat Malaysia untuk mengelakkan masalah kebankrapan dan pastinya juga mengganggu apabila anda melakukan perniagaan dan sebagainya. Itu yang kita kongsikan di portalbernama.com dan seperti biasa untuk lebih banyak lagi perkembangan berita terus juga layari portalbernama.com dan kita nak semak ramalan cuaca. Kok lah nak cari orang kata Bazar Ramadan. Betul, tapi petang-petang ni memang selalu hujan. Jadi kita tengok dulu apakah keadaan cuaca untuk hari ini dan seterusnya dari bilik berita bersama teman penyampai. Kita akan bersama juga ada Cross dengan Izu Yusof. Silakan. Ya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nadia untuk dari Bilik Berita. Seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri yang tiba pada pukul 8.15 pagi tadi di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur akan didakwa hari ini berhubung kontrak membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan. Menerusi semakan sistem mahkamah, kes tokoh korporat itu akan disebut di hadapan Hakim Suzana Husin pada 9 pagi ini. Dan bagi mendapatkan perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Hafizuddin di sana. Silakan Izu.
Baik, terima kasih Nadia. Meskipun namanya tidak ditertera penuh di dalam sistem, namun media sudah menjangkakan ianya merupakan nama kepada pemilik syarikat ataupun pengarah urusan syarikat Sepangko Sdn Bhd yang akan dihadapkan ke mahkamah pada pagi ini berkaitan dengan siasatan terhadap penganugerahan kontrak membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan kepada syarikat Sepangko Sdn Bhd yang akan dihadapkan di hadapan mahkamah hakim iaitu Suzana Hussein pada jam 9 pagi ini. Dan saya fahamkan prosiding sudah pun berjalan pada ketika ini dan boleh kita kongsikan di mana dalam syarikat pembekalan tersebut dinyatakan kontrak selama 15 tahun bermula dari tahun 2022 sehingga 2037 dengan nilai kontrak bernilai 4.5 bilion ringgit. SPRM sebelum ini telah mengumpul bukti yang cukup untuk mendakwa pengarah urusan syarikat yang memegang konsesi pembekalan kenderaan kerajaan, namun menyatakan dia seorang pengarah urusan dalam syarikat tersebut dan bergelar Tan Sri. SPRM juga telah merakam keterangan beberapa saksi penting termasuk seorang bekas Menteri Kewangan dan individu daripada syarikat tersebut, dan dalam kontrak tersebut dinyatakan ianya merupakan pembekalan dan juga mengurus kenderaan kerajaan seperti yang saya maklumkan tadi selama 15 tahun 2022 hingga 2037 dengan nilai kontrak sebanyak 4.5 bilion ringgit. Difahamkan beliau bakal berdepan pertuduhan di bawah Seksyen 420 Kadun Kesisaan. Keputusannya masih kita nantikan sekitar jam 9.30 hingga ke 10 tu, tapi kita akan cuba bawakan perkembangannya kepada anda. Apakah keputusan hasil daripada prosiding dakwaan pada pagi ini. Kita sama-sama nantikan, kita akan cuba bawakan kepada anda pada jam 1 tengah hari nanti perkembangannya prosiding tersebut. Dan saya rasa itu sahaja boleh kita kongsikan setakat ini pada pagi ini. Nadia, kita kembali semula ke rakan tugas dari Bilik Berita. Silakan Nadia. Baik, terima kasih Izu. Perkembangan di Mahkamah Kuala Lumpur. Hari pertama OPS Hari Raya Aidilfitri 2024 yang bermula Isnin menyaksikan lebih 7,000 notis dikeluarkan terhadap pelbagai kesalahan. Pengarah kanan penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Lokman Jaman berkata 25% daripada notis dikeluarkan itu melibatkan 9 kesalahan utama. 7,473 notis dikeluarkan membabitkan kesalahan tidak mematuhi had laju, langgar lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan dan memotong barisan selain guna telefon bimbit, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar, memandu kenderaan berat di lorong laju dan lebih muatan. Kita dapati dari pemeriksaan ini, kita dapati banyak juga kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik, terutamanya kenderaan barangan. Yang mana kita dapati tayar-tayar mereka tidak mengikut spesifikasi, tayar botak. JPJ turut melaksanakan pemeriksaan di 54 depo dan 28 terminal bas utama bagi memastikan kelancaran operasi perkhidmatan pengangkutan awam. Di Johor, 4,976 pemeriksaan dilakukan setakat Isnin dan 1,010 notis pelbagai kesalahan lalu lintas termasuk tidak memiliki lesen memandu yang sah. Lembaga Tabung Haji akan memberi tumpuan kepada pelaburan domestik berbanding mengembangkan portfolio pelaburannya di luar negara yang ketika ini berada pada kadar 10% daripada jumlah asetnya. Pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutifnya, Said Hamadah Said Othman berkata, tumpuan akan diberikan kepada segmen sukuk, equity dan hartanah selaras dengan aspirasi kerajaan dalam menyokong dan merangsang pelaburan domestik. Ini dapat dicapai dengan mematuhi ataupun mengikut secara berdisiplin alokasi aset strategik atau dalam bahasa Inggeris strategic asset allocation yang sentiasa fokus terhadap kadar pulangan yang setimpal dengan risiko pelaburan yang diambil. Lebih separuh daripada pelaburan tabung haji adalah di dalam suku ataupun pendapatan tetap, dan ini adalah asas untuk pulangan yang berulang dan yang selamat. Jelas beliau, selain itu TH juga memberi tumpuan kepada segmen pelaburan bagi pulangan jangka masa panjang seperti di sektor hartanah. Mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI akan didedahkan kepada umum atau tidak, beliau berkata ia terpulang kepada keputusan kerajaan untuk mendedahkan laporan tersebut kepada umum.
Gangguan bekalan air di Pasir Mas dan Tumpat di Kelantan pulih sepenuhnya selepas loji rawatan air LRA Kelar di Pasir Mas beroperasi seperti biasa dan 2 pam yang rosak akibat mendapan pasir serta sampah berjaya diatasi semalam. Pengerusi Jawatankuasa Kejeraya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Dato' Dr. Izani Hussein memaklumkan pengeluaran air di loji itu meningkat kepada 80 juta liter sehari selepas pembaikan tersebut dan mencukupi untuk kegunaan penduduk di jajahan tersebut. Kita kena ingat, bila kita notis bangang air, tujuan kita ialah untuk rakyat prepare bahawa air boleh jadi tak ada. Bila air tak ada, sedialah air tu ngataki korang gaponya siap. Bila kita royak air tak ada, dia mau marah kita satu hal, ketulu royak pun marah. Marah semua. Notis je tu. Okey, jadi notis tu tak terpakai dah hari ni kerana air dah selesai. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat kawasan muka saup LRA Kelar di Pasir Mas, Kelantan pada Selasa. Sebelum ini, Air Kelantan Sendirian Berhad AKSB dalam kenyataan memaklumkan 48,635 pelanggan AKSB sekitar jajahan Pasir Mas dan Tumpat mengalami gangguan bekalan air sejak Sabtu lepas. Untuk itu sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Program Sejati Madani merupakan inisiatif baharu Kerajaan Madani bertujuan untuk merancangkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti. 5 sektor tumpuan yang telah ditetapkan iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, harba dan kesihatan, pelancongan dan hospitaliti, serta aktiviti hijau dan kitar semula. Pemohon yang layak boleh membuat permohonan secara dalam talian dengan melayari pautan sistem sejatimadani.icu.gov.my. Sejati Madani merancangkan ekonomi komuniti. Baik, itu tadi sedikit bingkisan berkenaan dengan program Sejati Madani dan bersama kita pada pagi ini untuk kita kupas lebih lanjut lagi berkenaan dengan program ini dan juga antara manfaat-manfaat yang boleh didapati daripada program Sejati Madani adalah Dr. Hazif bin Abdul Hamid, merupakan pengarah bahagian pembangunan sosio-ekonomi dari ICU Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum, selamat pagi bersama kami. Terima kasih kerana sedia bersama kami pada pagi ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Pasha dan juga Seleha yang bersama-sama pada pagi ini dalam Apa Khabar Malaysia. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Berhama kerana memberi saya satu ruang kepada ICU JPM untuk menerangkan sedikit sebanyak mengenai program yang kita panggil Sejahtera Komuniti Madani ataupun Sejati Madani dengan ringkasnya lah. Okay. Program ini merupakan satu program yang di mana kita memberi ruang kepada perniagaan kepada komuniti lah. Okey, baik. Kita nak bagi penerangan sikitlah secara ringkas berkenaan dengan peranan ICU JPM itu sendiri. Sebenarnya merupakan salah satu agensi pusat yang memainkan peranan penting dalam menyelia dan juga memantau projek-projek pembangunan negara. Tapi untuk program Sejati Madani ini, ICU JPM dilihat sebagai agensi pelaksana juga dalam mengurus, menyelaras dan juga mengagihkan dana kepada rakyat. Mungkin doktor boleh mulakan, kita jelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan program Sejati Madani ini dan juga peranan yang dimainkan oleh ICU JPM sendiri. Ya, terima kasih. Sebenarnya program Sejahtera Komuniti Madani ataupun kita panggil Sejati Madani ini sebenarnya merupakan satu aktiviti kita nak merancangkan ekonomi di kalangan masyarakat. Dengan mengambil teras Malaysia Madani di mana kita sejahtera dan juga kita memberi keyakinan kepada institusi-institusi ataupun ketua-ketua komuniti. Kita nak ingin mengangkat martabat mereka dengan menyediakan geran sehingga 100,000.
Dan melalui aktiviti-aktiviti ini mereka akan rancang sendiri, di mana ketua-ketua komuniti ini merancang sendiri apa aktiviti ekonomi yang bersesuaian dengan mereka dan mereka menguruskan dan mereka melaksanakan sendiri. Cuma peranan ICU ni ataupun peranan kerajaan adalah kita menyediakan satu peruntukan dalam satu jumlah yang tertentu seperti yang telah dimohon oleh mereka yang terhad kepada sehingga 100,000. Grant 100,000 tu adalah untuk satu projek lah, di per projek tu 100,000. Ya, mereka boleh memohon pelbagai projek dalam sektor-sektor yang kita telah tentukan dan keseluruhan peruntukan yang kita akan luluskan kepada komuniti itu adalah 100,000 maksimum. Maksimum. Faham. Jadi Dr. Hazif, bagaimana untuk program ini, golongan sasarannya itu siapakah golongan sasaran untuk program Sejati Madani ini? Golongan sasaran adalah komuniti-komuniti yang kita telah pilih. Sebelum tu, saya ingin jelaskan bahawa grant yang kita peruntukkan ini sebenarnya dia tidak boleh digunakan untuk tujuan fizikal, contohnya membina jalan ataupun membaik pulih dan sebagainya tu. Cuma ianya lebih bertujuan untuk merancangkan aktiviti ekonomi ataupun mereka ni berniaga lah. Secara ringkasnya kita kata mereka berniaga. Dan sekiranya mereka keperluan grant itu digunakan untuk membeli apa-apa kelengkapan ataupun peralatan, ianya dibolehkan. Dan sektor-sektor yang kita telah pun tentukan adalah bagi sektor-sektor yang terhad kepada 5 sektor utama, iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, herba dan kesihatan. Seterusnya adalah pelancongan dan hospitality, dan akhir sekali ialah kita semula ataupun aktiviti hijau. Cuma berbalik pada soalan yang Pasha Saleha tanya tadi tu, iaitu siapa komuniti yang layak. Ini adalah soalan yang hot spot, soalan yang sebab kita tahu juga golongan sasar tu komuniti mana yang layak dan komuniti mana sebenarnya target sasaran program Sejati Madani ni. Sebenarnya komuniti yang kita tumpukan untuk memberikan grant Sejati Madani ini adalah lebih tertumpu kepada ketua-ketua komuniti yang terdiri daripada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, ataupun di kampung-kampung kita panggil ketua kampung lah, ataupun JPKK. Di setengah-setengah negeri ini mereka menggunakan istilah MPKK ataupun Majlis Pengurusan Komuniti Kampung. Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung ataupun JPKKP yang ini dilantik oleh KKDW. Komuniti Rumah Panjang di Sabah Sarawak, komuniti orang asli, komuniti kampung ataupun mana-mana komuniti kampung yang mendapat pengesahan daripada pejabat daerah ataupun pejabat residen. Kita juga memanjangkan program Sejati Madani ini kepada persatuan penduduk. Mereka juga kita iktiraf sebagai ketua-ketua komuniti kerana mereka juga boleh merancang aktiviti untuk penduduk dalam kawasan masing-masing. Maknanya kalau kita sebut persatuan penduduk ni adalah penduduk-penduduk kawasan-kawasan yang di kawasan bandar jugalah, termasuk juga dalam penduduk dalam kawasan taman dan sebagainya. Cuma saya ingin jelaskan di sini, kita banyak juga menerima permohonan-permohonan daripada pelbagai pihak lain yang tidak termasuk dalam kategori ini. Sebenarnya mereka boleh melayari seperti yang paparan tadi tu, mereka boleh melayari portal kita yang dipanggil portal Sejati Madani. Jadi mereka telah melihat seperti yang ada dalam paparan ni apa yang mereka boleh layak memohon. Cuma ada juga NGO seperti Kelab Sukan dan sebagainya, KRT dan sebagainya. Mereka juga ada pertanyaan lah supaya adakah mereka ni layak mohon seperti NGO dan sebagainya untuk membuat grant. Buat masa ini kerajaan menetapkan bahawa hanya kumpulan yang saya telah jelaskan tadi, iaitu JPKK, JKKK, komuniti orang kampung dan sebagainya, itu mereka sahaja yang layak untuk mohon buat masa ini. Jadi spesifik buat masa sekarang NGO, kelab-kelab sukan tak tergolong dalam golongan yang layak untuk program Sejati Madani. Kita dah tahu golongan sasar dan juga golongan yang layak untuk menerima ataupun apply untuk dana ni. Kita nak tahu juga mekanisme pelaksanaan dia macam mana. Seperti mana kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam Karnival Usahawan Desa yang telah diadakan pada 25 Oktober yang lalu. Program ni adalah lebih berbentuk bottom up, iaitu komuniti sendiri yang merancang. Mereka ni bebas untuk merancang apa aktiviti ekonomi yang mereka perlu, mengikut kesesuaian, mengikut masalah yang mereka hadapi, dan mereka ini membuat permohonan melalui sistem online. Dan program ini didukung oleh pelbagai kementerian ataupun agensi. Peruntukan bagi program ini disediakan melalui dana Sejahtera Madani ini oleh Kementerian Kewangan, dan ada 5 rakan strategi utama kita ni, iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang akan melihat kepada sektor pertanian dan makanan, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang akan
memberi nasihat ataupun khidmat kepakaran berhubung dengan sektor jahitan dan kraft tangan. Yang ketiganya ialah Kementerian Kesihatan mengenai herba dan kesihatan. Kementerian Pelancongan dan Seni dan Budaya berhubung dengan sektor pelancongan dan hospitality. Yang terakhir sekali ialah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang akan in charge lah berhubung dengan aktiviti-aktiviti hijau dan sektor kita semula. Okey, jadi banyaklah kerjasama sebenarnya antara ICU GPM, Program Sejati Madani ini dijual dengan kementerian-kementerian lain Ya. Dan juga itu dari segi mekanisme pelaksanaannya. Jadi mungkin bila dah diberitahu inisiatif dan juga apa yang ditawarkan dalam program Sejati Madani ini, jadi bagaimana pula tarikh permohonan dan bilanya dibuka? Ada tarikh buka dan juga tarikh tutup permohonan tu yang penting kita nak tahu. Betul. Dia sebenarnya program ni kita telah pun seperti yang telah pun dijelaskan dalam siri-siri sebelum ini. Program ini telah pun dibuka pada 25 Mac yang lalu. Dan sehingga hari ini hits kita telah pun mencapai 37,000. Dan permohonan yang telah pun dikemukakan dalam sistem online kita adalah 39 sehingga pagi ini. Dan mereka yang telah pun menjana, dia sistem ini sebenarnya adalah dual layer, iaitu yang pertamanya mereka ni menggunakan modul untuk menjana ID, yang keduanya modul permohonan. Modul menjana ID ni sekarang ni kita telah pun menjana ID sebanyak 300 lebih ID dan permohonan yang lengkap yang telah pun dikemukakan ada sekitar 39 permohonan sehingga pagi ini. Mereka yang memohon ni ramai daripada JPKK dan JKKK dan saya telah maklumkan tadi. Cuma saya ingin jelaskan sedikit mengenai portal yang kita sebutkan tadi, iaitu portal Sejahtera Komuniti Madani, di mana ada dua elemen yang saya ingin jelaskan. Yang pertama sekali ialah portal untuk mereka menjana ID. Mereka hendaklah melengkapkan dengan dokumen-dokumen seperti watikah. Yang keduanya ialah bank account dan yang ketiganya ialah watikah dan juga carta perbuatan mengenai aktiviti-aktiviti yang mereka akan laksanakan. Okey. Doktor, kita nak tanya juga selain daripada portal Sejati Madani ini, apa antara action plan yang akan dilakukan oleh ICU GPM dalam memastikan setiap golongan sasar untuk program ini, terutamanya komuniti yang mungkin susahlah nak mendapatkan capaian internet, untuk mereka membolehkan mereka untuk apply untuk dana ni, kerana kita tahu mungkin dalam komuniti orang asli contohnya jauh di pedalaman, mungkin tak ada akses internet. Bagaimana diorang nak apply untuk dana ni? ICU JPM telah pun bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi untuk tujuan penyelarasan dan membuat hebahan mengenai program inilah. Cuma yang pertamanya melalui merangkumi media elektronik, media cetak dan media sosial. Kita juga telah pun mengadakan sesi engagement bersama-sama dengan ADUN, ahli parlimen, pemimpin tempatan, kerajaan negeri dan juga pegawai-pegawai daerah. Ini kerana komuniti-komuniti yang kita telah pun kenal pasti ni merupakan pejabat daerah ni merupakan custodian kepada komuniti-komuniti ini. Jadi kita membuat hebahan melalui pegawai-pegawai daerah ini supaya mereka memanjangkan dan menggalakkan semua komuniti-komuniti yang di bawah penyelidikan mereka ni untuk membuat permohonan. Cuma kita dalam konteks ini ICU ingin merakamkan penghargaan lah kepada semua jabatan-jabatan dan agensi yang terlibat supaya yang menjadi pemudah cara kepada komuniti ini untuk merangka aktiviti ekonomi mengikut kepakaran agensi masing-masing. Bagi memastikan masyarakat ini juga masyarakat yang tidak mempunyai akses internet, kita telah pun membuat libat urus dengan pihak NADI ataupun Pusat Sebaran Maklumat Nasional ni dengan pengurus-pengurus sebanyak 911 pengurus-pengurus ni untuk mereka membantu komuniti-komuniti yang tidak mempunyai akses internet untuk hadir ke tempat mereka, dan mereka ni boleh menggunakan platform ataupun sistem di dalam pusat NADI itu untuk membuat permohonan. Okey. Dr. Hafiz, bila kita bercakap tentang ekonomi ni kan, dan pastinya dengan adanya program Sejati Madani ni, objektif dia adalah untuk meningkatkan ekonomi dalam sesuatu komuniti, dan bila satu ekonomi itu meningkat, pastinya kualiti hidup ataupun keadaan sosial sesuatu komuniti itu juga akan bertambah baik. Jadi untuk program Sejati Madani itu sendiri, apakah antara mungkin harapan yang ingin dicapai menerusi program Sejati Madani ini?
Ya, seperti yang saya telah jelaskan tadi, kita ingin mengangkat martabat komuniti itu sendiri. Yang keduanya, kita ingin memberi keyakinan kepada mereka. Yang ketiganya ialah mereka ni kita nak memanjangkan kesejahteraan dan juga kemampanan ekonomi, supaya aktiviti-aktiviti ekonomi yang kita laksanakan ini adalah selaras dengan teras Malaysia Madani yang dibawa oleh kerajaan, dan ianya juga dapat membantu masyarakat ni menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, kekangan-kekangan seperti kos sara hidup yang sedang dihadapi oleh masyarakat. So saya ingin menyerulah melalui platform ini supaya semua komuniti-komuniti yang layak, penonton-penonton yang layak melalui komuniti ini, mereka ni membuat permohonan segera. Kerana ramai yang kita jumpa di bawah ni, mereka ni sedang memberikan tumpuan yang cukup baguslah untuk program ini lah. Okey. Jadi Dr. Hazil, sekarang ini mungkin hebahannya itu adalah mencukupi ataupun tidak, ataupun di manakah seluruh rakyat Malaysia nak dapatkan maklumat serta informasi berkenaan tentang program Sejati Madani ini? Okey, program Sejati Madani ini bagi penonton di luar sana ni boleh melayari https portal https www.sejatimadani.icu.gov.my. Dan di dalam tu adanya garis panduan dan juga tata cara bagaimana mereka boleh memohon. Dan seperti yang saya telah jelaskan tadi, mereka perlu mendapatkan ID, dan daripada ID yang dijana tadi, mereka akan mendapat email notifikasi, dan daripada notifikasi itu mereka boleh masuk login ke aktiviti portal permohonan. Okey, itu dia. Jadi kepada semua mungkin penonton Apa Khabar Malaysia di luar sana yang tergolong dalam komuniti-komuniti yang layak untuk memohon ni, apa kata kita memanfaatkan sepenuhnya dana yang telah pun diperuntukkan. Dana dia tak banyak, permohonan dah banyak. Jadi mungkin cepat-cepatlah orang kata apply ataupun daftar untuk memohon. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Hafiz sudi bersama kita pagi ini untuk kita lebih lanjut kita tahu lebih mendalam lagi berkenaan dengan program Sejati Madani ini. Ya, dan seperti biasa kita nak tengok VT Wow Bulan berlampu LED terangi malam di Pendang. Macam mana ni terangi malam di Pendang? Jangan ke mana-mana, kita nak tengok VT dahulu. Kembali selepas ni bersama dengan saya dan Pasha di Apa Khabar Malaysia. Permainan wow adalah merupakan salah satu daripada permainan tradisional orang-orang Melayu sejak beratus tahun dahulu lagi. Permainan ini mengandungi unsur-unsur budaya Melayu asli. Ini dapat dilihat pada bentuk dan rekaan corak yang terdapat pada wow tersebut. Kebiasaannya, permainan ini dapat dilihat selepas musim menuai atau di festival layang-layang antarabangsa. Uniknya pada kali ini, sekumpulan penduduk di Kampung Pancor menjadikan permainan wow pada waktu malam sebagai aktiviti selepas solat tarawih sehingga menjadikan suasana di kampung tersebut cukup meriah. Puluhan wow yang dipasang lampu diod pemancar cahaya LED menghiasi pemandangan langit menarik kehadiran ramai, termasuk penduduk dari kampung berhampiran yang berkumpul bagi menyaksikan permainan tradisional itu pada waktu malam. Kedah cuaca agak panas pada waktu siang. Kami bermain pada waktu malam untuk cari kemeriahan, sebab tu kami bawa lampu. Kalau main siang, main malam, tak ada lampu memang tak nampak wow. Kalau kami main siang, cuaca sekarang agak panas. Pukul 6.30 pun panas lagi. Sebab sekarang 7.30 dah waktu berbuka. Memang tak sempat lah. Sebab tu kami main malam untuk cari lagi kemeriahan lah. Selepas tarawih, kami lepok-lepok aja. Sambil-sambil tu sekarang dah musim angin timur. Kami buat macam sambil-sambil buat wow lah kan. Lepas tu lepas cakap, ada viral satu tempat kan. Kami pun try lah ikut. Makin lama makin banyak wow yang lampu ni. Menurutnya, aktiviti yang pada awalnya dimulakan oleh 5 orang belia kampung tersebut kini disertai kira-kira 40 penduduk pelbagai peringkat usia yang menerbangkan wow masing-masing mulai sekitar 11 malam dan bermain selama 3 hingga ke 4 jam. Pembuatan wow yang ringkas dan mudah serta murah juga menjadi antara faktor yang menyebabkan ramai penduduk kampung menyertai permainan tradisional itu pada waktu malam. Setiap wow dengan panjang 1 meter atau lebih hanya memerlukan bahan iaitu buluh dan plastik. Selain lampu LED berwarna-warni yang dilekatkan pada wow mengikut kreativiti masing-masing. Proses nak buat dia tu masih sama, cuma beza dia malam kemeriahan dengan lampu tu lah. Siang kita boleh nampak betul wow, malam kita boleh nampak betul lampu.
Sementara itu, Timbalan Pengerusi Komuniti Penduduk Kampung Pancor, Muhammad Saad berkata, aktiviti permainan WOW ini dilihat sebagai sesuatu yang positif kerana dapat mengeratkan hubungan sesama penduduk. Satu lagi, apabila ada macam ni, jadi orang-orang luar pun rasa nak balik kampung lah. Jadi dia tahu aktiviti yang kampung ada macam ni, dia pun rasa nak balik kampung lah. Mana rasa tak mau balik tu, mungkin keinginan untuk balik kampung lah. Tambahnya, penyertaan golongan belia dan remaja juga dapat mengelakkan mereka daripada terjebak dengan sebarang aktiviti tidak bermanfaat seperti bermain mercun atau melepak. Bergotong royong bersama-sama menjayakan satu majlis berbuka puasa bagi penduduk di kawasan Taman Perumahan mungkin jarang-jarang berlaku berbanding di kampung. Namun tidak di kawasan perumahan, di Taman SP Sarjana Permai, Sungai Petani Kedah. Bersempena bulan Ramadan yang mulia ini bertempat di Surau Al-Jannah SP Sarjana Permai, Sungai Petani Kedah telah berlangsungnya program Iftar Perdana. Objektif majlis ini diadakan adalah untuk merapatkan persaudaraan dan kebersamaan antara penduduk melalui perkongsian rezeki sekaligus dapat bersama-sama berbuka puasa. Bagi meringankan beban perbelanjaan menjelang Syawal yang bakal tiba tidak lama lagi, penduduk taman ini juga bersepakat mengutip sumbangan bagi meraikan 10 orang asnaf dan menyumbangkan barangan keperluan. Dan program yang sebegini amat makna oleh kerana di dalamnya ada sumbangan-sumbangan kepada mereka yang memerlukan sebagai menampung perbelanjaan mereka yang saya tengok bukan lagi calang-calang atau fikir barang yang ada. Jadi sehubungan dengan itu, maka saya menyeru penduduk taman ini hidup dalam keadaan tolong-menolong antara satu sama lain. Oleh kerana konsep tolong-menolong akan berjaya untuk kita realisasikan dalam masyarakat setempat, insya-Allah. So sekali ini adalah pertama kali kita mengadakan majlis sebegini. Alhamdulillah kehadiran sungguh baik. Semoga kita akan berjumpa lagi pada tahun hadapan, insya-Allah. Walaupun kawasan taman perumahan ini baru diduduki, namun semangat kerjasama kejiranan dan hasil usaha keras AJK Surau patut dicontohi dalam mengeratkan hubungan silaturahim dan memberi kegembiraan kepada yang memerlukan. Kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Itu dia iftar perdana di Sungai Petani Kedah. Kampung saya tu banyak orang buat iftar perdana sekarang musim-musim bulan puasa ni ya. Okey, baik, kembali kepada topik kita ingin kita bincangkan di Apa Khabar Malaysia hari ini, sesuatu yang cukup menarik berkenaan tentang perancangan keluarga. Maupun anda yang dah berkahwin ataupun nak merancang untuk perkahwinan, ini adalah satu perkongsian yang saya kira satu ilmu yang cukup berinformasi untuk kita semua. Dan hari ini bersama dengan kita iaitu Dr. Farah Aftah binti Muhammad Ayub, Dr. Residen Klinik Syifa 24 jam, nak berbincang berkenaan tentang perancangan keluarga, adakah tindakan wajar ataupun menolak rezeki. Jadi mungkin permulaannya ini, Doktor, adakah wajar kita merancang keluarga ataupun bagaimana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Baik, untuk menjawab persoalan itu, pertama sekali kita perlu tahu apa itu merancang keluarga. Okey, dia bukan seperti kita merancang perkahwinan. Okey, bila kita berbincang mengenai topik ini, kita konteks orang yang sudah berkahwin lah. Yang belum kahwin tu step saya dulu. Okay. Baik, merancang keluarga ini ialah kontraseptif. Ataupun suami dan isteri tu perlu berbincang dan bekerjasama dan bersepakat untuk menyusun zuriat mereka, berapa orang, bila dan jarak mereka. Setiap anak tu berapa lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, macam tu. Jadi wajar ataupun tidak, bagi saya 100% wajar. Okay. Tapi kalau ikut rekomendasi dari segi perubatan lah, dari konteks perubatan, jarak yang sepatutnya antara dua pregnancies tu apa yang kata apa yang sesuai disarankan ya. Okey, baik. Jarak yang selamat adalah 2 tahun untuk the next pregnancy. Okey. Jadi dari segi 2 tahun tu ibu sempatlah untuk recover fully dari segi
fizikal, penyusuan yang mencukupi untuk anak mereka, kasih sayang dan perhatian yang secukupnya lah. Jadi bercakap tentang perancangan keluarga ni juga Dr. Lah, siapakah sebenarnya yang perlu merancang, golongan-golongan yang sebagaimana sebenarnya yang lebih disarankan untuk merancang keluarga ini? Baik. Okey, semua wanita yang sudah berkahwin sangat digalakkan untuk merancang keluarga, terutamanya pada golongan yang berisiko tinggi seperti wanita yang mengandung kurang daripada 18 tahun ataupun lebih pada 35 tahun. Selain daripada itu, wanita yang mempunyai pelbagai masalah kesihatan. Sebelum ni ada sakit jantung ke, buah pinggang ke, apa-apa yang sebelum dia mengandung lagi dia dah memang ada penyakit itu. Selain daripada itu, wanita yang ada bad obstetric history, seperti mana sebelum-sebelum ni katalah dia ada sejarah kelahiran pramatang ataupun anak meninggal dalam perut, placenta previa. Okey. Selain daripada itu, ibu-ibu yang mempunyai kandungan kembar ataupun lebih, ada triplet, ada juga kan. Selain daripada itu, ibu yang mempunyai masalah dengan penyakit kelamin HIV ataupun ada mengambil dadah rekreasi, seperti itulah. Okey, itu kalau golongan yang berisiko lah, mungkin memang wajar untuk mereka merancang merancang pregnancy ataupun merancang keluarga. Untuk mungkin wanita yang tak ada risk factor yang disebutkan tadi, macam mana? Baik, walaupun wanita itu sihat walafiat dan berisiko rendah lah kita kata kan, masih wajar dan digalakkan untuk merancang keluarga, kerana banyak manfaat yang kita akan dapat daripada merancang keluarga ini. Manfaat yang boleh dapat pada ibunya, pada bapanya dan kepada anak itu sendiri. Kepada ibu, ibu dapat menyediakan fizikal, emosi dan mental yang kuat untuk anak itu. Dewasa ni kita melihat banyak kes-kes yang mana unwanted pregnancy ataupun unplanned pregnancy yang akan menyebabkan ibu-ibu kemurungan. Mak duduk dekat rumah, curi rumah, anak 5 orang, tak kerja, hadap anak je, cakap dengan dinding hari-hari. So sampai ada tahap yang sampai meragut nyawa sebab postpartum blues, dia terlampau depressed, bunuh diri dan sebagainya. Penderaan anak. Okey, so jadi mental health in seorang ibu tu sangat-sangat penting. Okey, selain daripada itu, kelebihan untuk para bapa pula, bapa boleh menyediakan keperluan asas yang lengkap, okey, emosi juga ya. Kalau isteri tak okey, suami pun of course gaduh lah apa nanti kan. Dan juga boleh merancang ekonomi keluarga jugalah. Okey, untuk anak untuk anak pula, anak akan mendapat kasih sayang secukupnya. Okey, mendapat penyusuan ibu yang baik lengkap 2 tahun. Okey, tak adalah anak baru setahun dah dapat adik lagi kan. Jadi of course mak bapaknya akan melebihkan yang lebih kecil tak? Betul lah, tu confirm punya. Jadi yang kesian yang awal tu tadi. Jadi kalau kita boleh gap, kita boleh susun kelahiran anak kita, mereka akan dapat hak-hak mereka. Okey. Juga menyentuh tentang perancangan keluarga ini, Doktor, begitu banyak maklumat yang kita dapati di luar sana tentang cara-cara. Jadi mungkin apa cara-cara yang paling selamat untuk perancangan keluarga itu terutamanya? Okey, baik. Untuk merancang keluarga, kita ada 5 kategori utamalah. Secara natural ataupun semula jadi. Yang kedua dari segi barrier method ataupun halangan. Yang ketiga hormonal therapy. Yang keempat ialah intrauterine device ataupun alat di dalam rahim. Yang kelima adalah secara permanen ataupun kekal. Secara natural kita boleh untuk ibu yang menses ataupun datang bulan dia, haid dia tu setiap bulan regular. Tak regular tak boleh pakai cara ni. Okey. So regular kita boleh tahu bila waktu subuh. So jangan bersamalah sebelum atau selepas dekat-dekat waktu subuh tu kan. Okey, selain daripada itu menyusu badan juga. Menyusu badan ni secara natural akan kita boleh jarakkan risiko, kita boleh mengurangkan risiko untuk mengandung selagi mana kita menyusu badan. Okey, itu secara semula jadi. Okey, kaedah yang kedua barrier method, yang paling common kondom lah untuk lelaki. Untuk wanita diaphragm, tapi ini agak kurang lah di Malaysia ni diaphragm ni. Okey, selain daripada itu hormonal therapy. Hormonal therapy ada beberapa jenis.
pil perancang keluarga. Ini boleh senang je dapat daripada farmasi ke KK ke, ataupun injection boleh ambil setiap 2 atau 3 bulan bergantung kepada jenis. Kemudian yang ketiga ialah implant. Kita pasang rod plastik di bawah lengan di kulit kita dan dia bertahan selama 3 tahun lah. Sekali masuk tak fikir dah. 3 tahun pula berfikir. Okey, tapi selain daripada itu intrauterine device itu pun boleh tahan 3 tahun juga. Okey, dan yang terakhir sekali secara permanen iaitu BTL, bilateral tubal ligation. Untuk wanita kita ikat fallopian tube dia, okey, ataupun untuk lelaki vasectomy lah. Yang tu ikat dia punya saluran sperma tu. Okey, saya ada soalan doktor. Okey, baik. Tubal ligation versus vasectomy. Untuk wanita yang buat tubal ligation, prosedur tu tak boleh it's not reversible. Betul. Jadi it's permanent sampai bila-bila. Untuk lelaki pula kalau menjalani vasectomy, it's a reversible procedure. Antara dua tu yang mana yang memberikan lebih manfaat? Maknanya patutkah wanita yang jalani tubal ligation ataupun lelaki yang perlu jalankan vasectomy? Okey, baik. Good question. Okey, kita kena tahu kaedah mana ni bergantung kepada tahap kesihatan ibu tu. Okey, kalau menurut Islam, merancang keluarga ini hukumnya harus selagi mana kita berlandaskan syariat. Okey, tapi kalau kita tak ada penyakit apa-apa, tiba-tiba nak buat vasektomi, maksudnya isteri tak ada penyakit apa-apa, kelahiran pun cantik, suami pun tak ada masalah kesihatan apa-apa, tiba-tiba buat vasektomi, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau untuk BTL ni, bilateral tubal ligation ni, kita harus melihat kondisi ibu tersebut. Sama ada ibu itu mempunyai sejarah pernah cesarean section untuk 3 kali. Kalau di Malaysia kita ambil 3 kali. Kalau negara lain dia ikut negara masing-masing lah. 3 kali je. Kalau Malaysia sangat-sangat doktor akan advise untuk BTL sebab risiko untuk rahim tu pecah untuk next pregnancy sangat tinggi. So the fourth pregnancy will be very high risk. So dia kena bersalin on time. Macam tu. So untuk memilih sama ada BTL ataupun vasectomy, ini haruslah berlaku two-way conversation antara doktor dan pasangan tersebut. Okey, baik. Kita banyak lagi soalan yang kita tanya dengan Dr. Farah pada pagi ini, tapi kita nak berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, kembali bersama kami untuk perancangan pula. Tadi sebut tentang perancangan keluarga. Terima kasih kembali di Apa Khabar Malaysia, dan kita nak berbalik kembali kepada doktor kita ya. Tadi doktor dah terangkan tentang kaedah-kaedah tentang perancangan keluarga. Jadi nak tahu kat mana secara selamatnya untuk dapatkan segala treatment dan juga perawatan tersebut. Itu yang paling penting sebenarnya, secara selamat. Kan, kadang-kadang kita tak tahu. Kita fikir berancang sendirilah. Berancang sendiri banyak sangat yang akan cakap macam tu. Okey, sebenarnya banyak tempat yang kita boleh dapatkan khidmat perancangan keluarga ini. Kita boleh dapatkan daripada klinik swasta, klinik kerajaan, hospital swasta, hospital kerajaan, farmasi, even kedai sebeneka pun 7E ke, kita boleh dapat barrier method kan, kondom tu. Mana-mana ada. Okey, so banyak sebenarnya di sekeliling kita je sebenarnya. Cuma kita yang nak pergi ke tak? Nak start planning atau tidak? Actually the planning start from here, bukan daripada physically semua tu. Betul. Okey. Kalau dari segi trend dan juga di seluruh rakyat Malaysia, doktor dapat bahawa perancangan keluarga ini adalah informasinya tu cukup atau tidak ilmunya, atau banyak dari juga awareness lah dan kesedaran kan, and mungkin kesedaran tu ada tapi tak dipraktikkan. Macam mana? Okey, betul. Kesedaran tu ada tapi tak dipraktikkan. Itu saya setuju. Okey, tapi dewasa ni kita dapat melihat pasangan ni mereka sudah ada tindakan. Awareness sudah ada, cuma bertindak tu sudah meningkat. Okey, jadi it's a good thing. Okey, cuma awareness ni kita tak boleh berhentilah. Kita still kena keep on memberi kesedaran kepada masyarakat. Okey, jadi hence I'm here. Okey, capaian dia lebih besar. Okey, berbanding kita bercakap depan-depan dekat klinik. Mungkin bila kita nak bercakap pasal tindakan itulah kan, selalunya bila sesuatu
pasangan suami isteri dah ada cahaya mata, selalunya in your postpartum check up tu akan ada akan ada konsultasi dengan doktor berkenaan dengan perancangan keluarga, and that's where you get all of the information. Tapi pada masa yang sama, it's langkah pertama untuk mengambil keputusan untuk merancang keluarga itu. Apa sebenarnya mungkin yang menghalang pasangan-pasangan untuk mengambil langkah merancang keluarga itu? Sebab selalu dia macam, tak apalah dulu doktor, saya bincang dululah, tapi lalas terus tak rancang langsung. Bagi saya ini lebih kepada mentality kot. Mentality dan hesitancy pasangan juga. Pasangan ni, suami kita sangat memainkan peranan. Kadang isteri dah kata, dah bang, saya dah tak larat dah ni. Tapi husband nak lagi, dia nak anak ramai kan. Tapi kita kena melihat anda layak atau tidak. Layak dari segi apa tu mungkin doktor boleh terangkan. Contoh, kita bagi benda yang paling simple berlaku di sekeliling kita. Gadget. Anak sentiasa dengan gadget tak? Kita bercakap dengan anak pandang tak muka kita? Dia lebih engage dengan gadget daripada dengan phone berbanding kita. Maksudnya anda telah gagal untuk create the engagement dengan anak. So anak lebih memilih gadget ataupun kawan dia, media sosial. Kita balik kerja, adakah kita balik kerja penat kan, dengan jam pagi, jam petang, jam stres, kena marah semua, balik tu kita mesti nak rehat. Main setting balik rumah nak rehat. Ada tak orang main setting balik rumah nak main dengan anak? Ada, tapi tak banyak. Jadi benda ni kena fikir balik, kita layak tak sebenarnya nak anak 10 orang? Dari segi kesihatan, dari segi ekonomi, dari segi sosial, macam mana anak kita bersosial dengan kita ke, bersosial dengan sosial media ke? Kena back to basic, tanya diri kita balik. So benda ni mentality sebenarnya. Diorang dah ada persediaan ataupun keperluan, kepentingan dalam kita merancang keluarga itu bukan sahaja daripada segi ekonomi, tapi juga dari persediaan secara emosi dan juga mental. Adakah bersedia untuk ada keluarga yang besar dengan anak-anak ramai? Mampukah kita untuk mendidik anak-anak tu? Okey doktor, kita nak teruskan kita punya mungkin ada penonton kita di luar sana yang mungkin dah terfikir-fikir untuk merancang keluarga, tapi bila agaknya masa yang sesuai? Adakah immediately after melahirkan ataupun patutkah tunggu satu jangka masa, mungkin 2 tahun selepas dah habis menyusukan? Macam mana? Okey, baik. Untuk kita memilih bila masa yang sesuai itu bergantung kepada kaedah apa kita nak guna dan kaedah apa yang sesuai dengan kita. That's why penting untuk kita menentukan perancangan keluarga ni bukan selepas bersalin sebenarnya. In fact, sebelum berkahwin. 9 bulan kita mengandung tu kita dah start fikir dah. Kita dah start berbincang dah dengan husband kita. Dan kita berbincang juga dengan perawat kita, dengan doktor ataupun staff nurse di KK kan. 9 bulan kita ada banyak masa untuk fikir dan menentukan kaedah mana yang sesuai. Jadi, apa yang sesuai, ada contoh, let's say doktor kata you tak boleh lah Farah, you kena buat BTL, you dah 3 kali Caesar dah. Kisah benar kisah benar. Okay, so you dah 3 kali BTL, kalau you mengandung kali keempat lagi, uterine rupture risk very high. Okay, dan kita setuju contoh kan. So BTL kita boleh buat directly. Waktu bersalin Caesar tu buat terus BTL. Okay, tapi bergantunglah. Okay, selain daripada itu, kalau ikut kaedah lain 4 ke 6 minggu selepas bersalin. Jadi di situlah selalunya keputusan yang ambil apa cara ataupun kaedah yang paling sesuai untuk digunakan untuk merancang keluarga tu, kita bincanglah dengan our healthcare provider. Okey doktor, jadi mungkin ini penting juga tips dan nasihat kepada seluruh rakyat Malaysia hari ini yang menonton kita di Apa Khabar Malaysia tentang perancangan keluarga ini. Betapa pentingnya juga kita mengetahui penting kita merancang keluarga, tak nanti ada anak yang ramai-ramai menimbulkan emosi dan pelbagai masalah di kemudian hari ya doktor. Baik. Okey, first thing first, berbincanglah baik-baik. Kita kena sekufu dengan pasangan kita, ya. Bincang baik-baik, jangan buat tindakan yang melulu, jangan mengikut hawa nafsu. Okey, be intelligent. Walaupun you tak berpendidikan tinggi, tapi you ada awareness dan you bertindak, you are intelligent. Okey, you jangan nafikan hak bila mana you anak terlampau ramai. Saya bukan nak menidakkan rezeki, okey, tapi kalau anak terlalu ramai dan katakan waktu tu
PKP ke apa, you tak mampu. Jadi you telah menidakkan hak-hak anak. Jadi tak dapat banyak hak mereka yang tidak tertunai kan. Okey, jadi ibu ni yang penting. Sebab kita yang akan spend time dengan anak kita, kita yang akan handle anak kita yang lebih banyak. Okey, so kita kena bincang betul-betul perkara ni. Okey, pastikan kelahiran itu ialah wanted and planned. Okey. Okey, kejap. Satu last question. Soalan cepu mas untuk doktor ni. Sekiranya seorang wanita ataupun isteri ataupun ibu itu ingin merancang keluarga tapi suami berkeras tak boleh, tak nak. Adakah dari segi apa ataupun daripada konteks medical, seorang medical practitioner, adakah anda mengikut kata si isteri ataupun mengikut kata suami? Macam mana? Okey, hal rumah tangga ni agak rumit sikit. Okey, saya akan, kalau saya lah personally, saya akan berbincang juga dengan husband. Okey, kita akan counsel baik-baik. Okey. Dengan berhemah. Tapi dari segi body autonomy. Body autonomy. Doktor patient. Lebih kepada patient lah. Okey, alright. Itu jawapan sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak pada Dr. Farah kerana sudi bersama kita bercakap sedikit mengenai perancangan keluarga. Semoga perkongsian kita pada pagi ini bermanfaat kepada anda semua di luar sana. Kita dah sampai ke hujung rancangan Apa Khabar Malaysia untuk pagi ini. Terima kasih kerana anda terus setia selama sejam bersama dengan kami. Selamat menjalani ibadah puasa yang selebihnya ini sehingga pukul 7 nanti. Assalamualaikum. Saya Nur Salih Azmi. Sehingga berjumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Saya Pasha. Assalamualaikum. Bye.